Babul wa'id syadid liman 'adzaba an-nasa bighairi haqq. Bab ancaman yang dahsyat terhadap orang yang menyiksa manusia tanpa kebenaran. Kita sudah baca dah baru ni, terjemah sajalah. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Hisham bin Hakim bin Hizam, katanya, kata perawi, dia lalu di Syam di hadapan beberapa orang yang diperdirikan, yang dipaksa berdiri di bawah panas matahari. Wa subba ala ru'usihim az-zait, dan dituangkan ke atas kepala mereka minyak. Faqala ma hadha, maka beliau bertanya, apa ini? Qila, kata orang, mereka diseksa fil kharaj, kerana cukai. Faqala ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yu'adzibu alladhina yu'adzibuna fid dunya. Ketahuilah, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia, menyiksa fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa di dunia. Menyiksa apa-apa tu tidak disebut, cuma dalam riwayat seterusnya menyiksa manusia, menyiksa orang, dalam riwayat asal lagi, iaitu riwayat daripada Abu Usamah daripada Hisham an abihi qala, katanya, Hisham bin Hakim bin Hizam pernah lalu di hadapan beberapa orang petani di Syam yang dipaksa, yang diperdirikan, yang dipaksa berdiri di bawah panas matahari. Faqala ma sya'nuhum, dia pun bertanya, apa hal dengan mereka ini? Kenapa mereka ni begini? Qalu, mereka jawab, hubisu fil jizyah, mereka ditahan kerana jizyah. Hisham berkata, aku bersaksi. Maka Hisham berkata, aku bersaksi bahawa sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nas fid dunya. Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia ini. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga, super riwayat sebelumnya juga, cuma ada tambahan dalam hadis Jarir. Kata perawi, wa amiruhum yawma idzin Umair ibnu Sa'ad. Pemimpin mereka atau ketua mereka, penguasa mereka pada masa itu ialah Umair bin Sa'ad, penguasa mereka di Palestin, di Filastin. Fadakhala alaihi fahaddathahu. Hisham bin Hakim bin Hizam tu pergi menemuinya, pergi jumpa dengan dia. Fahaddathahu, dia pun menceritakan hadis tadi kepada pemimpin itu, iaitu Umair bin Sa'ad. Umair bin Sa'ad tadi, dia cerita hadis itu kepadanya. Fa'amara bihim, lepas itu pemimpin itu, penguasa itu pun memerintahkan supaya mereka dilepaskan, supaya mereka dilepaskan, tidak lagi dihukum begitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan bahawa Hisham bin Hakim mendapati ada seorang lelaki ketika beliau berada di Hims. Hims mana di Syria lah. Ketika dia mendapati seorang lelaki ketika beliau di Hims memaksa orang
petani berdiri di bawah panas matahari fi ada'il jizyah, kerana masalah menunaikan jizyah. Faqala ma hadha, dia pun kata, apa ini? Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibu alladhina yu'adzibuna an-nas fid dunya. Supaya tadi juga bab perintah kepada orang yang lalu dengan membawa senjata, apa-apa senjata, di masjid atau di pasar atau di lain-lain tempat yang ramai, ada ramai orang, supaya memegang mata senjata itu, memegang mata senjata itu. Dengan syarat yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya pernah seorang lelaki lalu dalam masjid dengan membawa beberapa batang anak panah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata kepadanya, amsik bin salihah, peganglah matanya, pegang matanya. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah juga, bahawa ada seorang lelaki marra bi ashumin, lalu dengan membawa beberapa anak panah di dalam masjid. Tadi bisihamin, ni bi ashumin, fa'tullah, mana anak panah. Matanya anak panah yang matanya terdedah, maka dia diperintahkan supaya memegang mata senjatanya ataupun anak-anak panahnya itu, kaila yakhdisha musliman, supaya ia tidak mencederakan ataupun melukakan mana-mana orang Islam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda menyuruh seorang lelaki yang sedang bersedekah anak panah di dalam masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh apa? Alla yamurra biha, agar supaya dia tidak lalu dengan membawanya, melainkan dalam keadaan memegang matanya. Ibnu Rumh berkata, yang di dalam riwayat dia, kana yusaddiqu bin nabl, dia kana yasaddaqu, bukan gitu, itu betul, yasaddaqu, yatasaddaqu asalnya, yasaddaqu fa'il mudhari', dia bersedekah anak panah. Jadi bawa anak panah dalam masjid tu dengan tujuan nak beri sedekah anak panah tu pada orang-orang dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu lalu dalam sesuatu majlis ataupun di pekan, di pasar, sedangkan di tangannya ada anak panah, dia hendaklah memegang matanya. Dia hendaklah memegang matanya. Sekali lagi, dia hendaklah memegang matanya. Jadi kalau thumma beberapa kali itu biasanya diterjemah begitu, dengan makna takkid. Boleh juga kalau dalam bahasa kita kata sekali lagi. No ayat dua kali dah sebut, sekali lagi. Qala faqala Abu Musa, kata perawi, Abu Musa berkata, wallahi ma mutna, demi Allah kita tidak mati sebelum kita menghunuskannya. Sebelum sebahagian daripada kita menghunuskannya di muka sebahagian yang lain. Mana kita ni tidak mati sebelum tu dah tengok keadaan lagu tu berlaku, di mana sesama kita duduk menghunus senjata. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu lalu atau melintas di dalam masjid kita atau di pasar kita, sedangkan bersamanya ada anak panah, dia hendaklah memegang matanya dengan tangannya, pegang dengan tangannya, dengan tapak tangan, genggam lah. Takut-takut ia mengenai mana-mana orang Islam, takut-takut ia mengenai mana-mana orang Islam. Atau baginda bersabda, liyaqbid,
ala nisaliha, dia hendaklah menggenggam mata anak panah. Bab larangan mengisyaratkan senjata kepada seseorang muslim. Ini kita kata mengacukan senjata ke arah seseorang muslim. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan sesuatu yang tajam, mengacukan sesuatu yang tajam, maka malaikat melaknatnya sehinggalah dia berhenti ataupun meninggalkannya. Walaupun orang yang diacunya senjata itu saudara seibu sebapanya. Dengan sanadnya supaya tu juga, satu lagi itu supaya tu juga hadisnya, lafaznya pun sama. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hammam bin Munabbih, katanya hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Hadis ini ialah yang Abu Hurairah ceritakan kepada kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan beberapa hadis, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yushiru ahadukum, tidak boleh seseorang daripada kamu mengacukan kepada saudaranya senjata, kerana dia tidak tahu. Kerana dia tidak tahu, boleh jadi syaitan melucutkannya dari tangannya, dan dengan itu terjerumuslah dia ke dalam gaung neraka. Ini bab kelebihan menghilangkan al-adha anit tariq, menghilangkan sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang mengganggu di jalan. Kelebihannya, Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki sedang berjalan di satu jalan, dia mendapati satu dahan berduri di tengah jalan. Dia pun mengalihkannya. Allah berkenan, Allah kenan kepada perbuatannya itu. Dengan itu Allah mengampuninya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah satu orang lelaki lalu dekat satu dahan pokok yang melintang di tengah jalan. Dia pun berkata, dia kata dalam hati dia lah, demi Allah, aku pasti akan menghilangkan gangguan ini daripada orang-orang Islam, supaya ia tidak menyusahkan mereka. Kerana itu orang tadi dimasukkan ke dalam syurga. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, aku telah melihat seorang lelaki yang berseronok di dalam syurga, yataqallabu fil jannah, berseronok di dalam syurga, yang menikmati nikmat di dalam syurga, kerana satu pokok yang dipotongnya, satu pokok yang melintang di tengah jalan yang dipotongnya. Fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'dhi an-nas, kerana satu pokok yang mengganggu orang di tengah jalan ditebangnya ataupun dipotongnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya satu pokok mengganggu orang-orang Islam. Tiba-tiba mari satu orang, dia pun potong pokok itu, kerananya dia masuk syurga. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Barzah, katanya, pernah saya berkata, wahai Nabi Allah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku dapat mengambil munafaat dengannya.
Nabi SAW menjawab, i'zilil adha an tariqil muslimin, hilangkan gangguan dari jalan orang-orang Islam. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Barzah juga, katanya, pernah saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak tahu, boleh jadi engkau pergi dahulu dan aku masih hidup selepasmu. Oleh itu, bekalkanlah daku dengan sesuatu yang Allah akan berikan manfaat kepadaku dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, if'al kadza, if'al kadza, kamu buat begini, kamu buat gini. Beberapa perkara lah dia sebut. Nasiyahu Abu Bakar, nasiyahu, perawinya Abu Bakar lupa hak ni gapo dia benda yang disuruh tu. Tetapi dia tidak terlupa hak ni perkara. Wa amirral adha 'anit tariq, kamu buangkan, hilangkan gangguan dari jalan. Ini bab haram. Haram menyiksa kucing dan seumpamanya, dan binatang-binatang seumpamanya yang tidak mengganggu, yang tidak menyakiti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan disiksa kerana kucing yang ditahannya. Kerana seekor kucing yang dipenjaranya, yang ditahannya sampai mati. Kerana itu dia masuk neraka. Tidak dia memberi makan kepadanya, tidak juga memberi minum kepadanya ketika dia menahannya. Tidak juga dia membiarkannya memakan binatang-binatang yang melata di bumi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar, daripada Nabi SAW, sama dengan hadis Juwairiyah tadi. Seterusnya riwayat daripada Ibn Umar lagi, katanya Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan telah diseksa ataupun diseksa kerana seekor kucing yang diikatnya. Dia tidak memberi makan dan tidak memberi minum kepadanya. Tidak juga dia membiarkannya memakan binatang-binatang yang melata di bumi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sama seperti riwayat sebelum pada ni. Seterusnya riwayat daripada Hammam bin Munabbih, katanya, hadza ma haddatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutnya beberapa hadis, antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan masuk neraka kerana seekor kucingnya, atau kerana seekor kucing yang ditambak, diikatnya. Tidak dia memberi makan kepadanya, tidak juga dilepaskannya. Untuk kucing itu dapat makan binatang-binatang yang melata di bumi, sehingga kucing itu mati kerana kurus, mati kekurusan, mati kerana lapar lah. Di sini maksud hazlan tu kurus. Ada apa kita tengok semula. Ni tak boleh buat nyaya kat orang. Tak boleh buat nyaya kat orang. Orang yang buat nyaya kat orang, Allah SWT akan seksa dia. Seksa orang, dia seksa orang, Allah SWT akan seksa dia di akhirat nanti, dalam apa bentuk sekalipun. Kecualilah kalau seksaan itu yang dibenarkan oleh Allah. Sebab itulah Imam Nawawi buku dalam tajuk tu bighairi haq, tanpa kebenaran. Tapi kalau kerana kebenaran, macam menyeksa dengan qisas dan hukum hudud dan ta'zir dan sebagainya, itu tak termasuk. Sebab itu Allah suruh, Nabi ajar. Tapi kalau selain daripada itu, tidak sepatutnya
dihukum begitu, tiba-tiba dihukum, maka Allah SWT akan menghukum orang tu di akhirat nanti. Jadi benda ni termasuk di dalam dosa besar, termasuk dalam dosa besar. Sebab kalau diseksa di akhirat, itu tanda, salah satu tanda kalau kita baca dalam hadis, dia royak ada hukumannya di akhirat. Itu cara tu dosa besar. Ataupun malaikat laknat, ataupun ada hukuman had kerana perbuatan itu, kena kisah kau gapo, cara tu dosa besar. Itulah tanda-tanda dosa besar. Jadi tak boleh lagu tu. Pernah berlaku Hisham bin Hakim bin Hizam, dia pergi ke Syam, tengok orang, tengok orang, beberapa orang yang dipaksa berdiri di bawah panas matahari dan dicuah minyak di atas kepala mereka. Tapi tidak disebut sini minyak tu lagu mana. Minyak tu minyak panah ke? Kalau minyak panah, saya rasa benar lah. Kalau minyak tu tidak minyak panah pun, kena tengah panah ni, saya rasa juga jadi panah, bertambah panah juga. Jadi tak boleh diseksa. Mereka begitu dihukum, begitu ditahan di bawah panas matahari itu kerana apa? Dalam riwayat yang pertama disebutkan kerana kharaj, dalam riwayat yang kedua disebutkan kerana jizyah. Boleh jadi kiranya orang tu tak bayar cukai, tak bayar cukai. Jadi jizyah itu pun semacam cukai juga yang dikenakan ke atas orang kafir. Tapi bukan semua orang kafir juga. Orang kafir yang boleh berusaha, boleh cari makan, itu je. Orang tua, kanak-kanak tak kena jizyah. Tapi semacam cukai jugalah yang dikenakan ke atas mereka. Jadi akid tu, jadi kena seksa. Padahal tidak sepatutnya sampai setara tu seksa tu. Kalau dia salah pun, tidak adalah dalam hukum syarak ni orang yang tak bayar jizyah kena hukum lagu mana-mana. Tak ada, tak ada lagu tu. Cuma boleh jadi dalam bentuk lain. Dalam bentuk menyeksakan begitu tak boleh. Dalam bentuk menyeksakan begitu tak boleh. Tak apalah hak dari segi jizyah gapo tu kepada orang kafir lagu mana, hak tu tidak nak bahas sini dah. Tidak nak bahas sini dah. Mungkin nak ayat agak lain. Nak ayatnya tak boleh menyeksa orang. Kecuali kalau ada hukum hak kena hukum lagu ni, tak apa. Walaupun sakit jerit pesal pun, dekat tangan tak pesal. Pesal kira-kira. Tapi tak apa pula tu. Kalau cukup syarat. Kalau cukup syarat. Tetapi yang tidak disebut tak boleh. Apalagi kalau menyeksa dengan api. Jadi panah-panah tu pun dia ada kaitan dengan tu lah. Tambah pula kalau minyak pula, minyak panah, termasuk dalam menyeksakan dengan api jugalah. Waktu berdasarkan riwayat yang lain, disebutkan khusus Allah saja boleh menyeksakan orang dengan hak tu, dengan api tu. Jadi dalam riwayat asal lagi tu, pada ketika tu di sana yang menjadi pemimpin mereka ialah Umair bin Sa'ad. Umair bin Sa'ad. Jadi dalam syarah Imam Nawawi ni dia sebut Umair bin Sa'ad bin Umair Al-Ansari Al-Ausi, daripada puak-puak Bani Amr bin Auf. Sayyidina Umar melantik dia menjadi gubernur di mana? Di Hims. Itulah cerita. Jadi dia menyeksa orang. Tapi bila Hisham bin Hakim bin Hizam, Hisham tu sahabat, Hakim ayah dia tu sahabat juga. Jadi kedua-dua ni, dua beranak ni, Hakim dan Hisham anaknya, kedua-dua tu sahabat. Jadi bila dia tengok gitu, dia pun pergi jumpa lah. Sebab zaman dulu, zaman Nabi SAW, zaman sahabat dulu, sahabat-sahabat ni orang hormat sangat, orang gerung, orang takut orang dengar lah kalau dia kata dia pergi mana-mana pun bunyi ya sahabat mereka. Kalau dia tegur senyap lalu pemimpin setara mana. Tu kesannya dalam masyarakat Islam. Padahal Hisham tu tidaklah orang sebisa mana, tapi dia pergi jumpa dengan tu, dia pun royak.
barulah pemimpin itu suruh perintahkan supaya dia lepas seksa. Jadi apa dia seksa gitu? Mungkin dia tidak tahu. Jadi pemimpin, kalau pemimpin hak kedia paklon ini, kau tidak tahu. Kau tidak tahu hukum agama, dia bagi pula dah, bagi pula ni bagi. Jadi tidak tahu. Boleh jadilah begitu. Boleh jadi dia tahu. Tapi kalau dia tahu, maknanya kesal lah seorang sahabat tahu bila dia kecek. Maknanya orang yang katakanlah, kalau kita katakanlah dia ni zalim lah di sini, dalam peristiwa ni, mereka dengar pada masa tu. Kalau sahabat kata, akan dengar. Itulah pentingnya pemimpin ni, dia kena ada orang yang dia dengar, orang yang dia segan. Kalau tidak, sudah kerja sudah kerja ikut dia buat lah. Dia kena ada. Jadi orang yang tidak ada pangkat, tidak ada jawatan, tidak ada kuasa ke apa pun, kalaulah dia tu seorang yang lebih, dan salah satu ukuran lebih atau tidak lebih zaman tu, sahabat saja pada ada lebih lah tu. Jadi mereka akan dengar, akan dengar. Jadi kalau berkait dengan hak kita lah ni, lebih kurang tu juga, iaitu apa ya sahabat tu dihormati, disegani sampai begitu sekali, didengar pendapat dia, sebab dia tahu, dia ada ilmu pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin-pemimpin kita sekarang ni, dia akan jadi baik, insya-Allah akan selamat diri dia kalau dia dengar orang agama royak. Cuma masalahnya kadang-kadang orang agama ni tu pemimpin tu dia tak akan royak kalau pemimpin tu tak suruh. Itu penyakit lah pulaknya. Kalau tidak begitu, memang bagus. Kalaulah pemimpin tu dia dengar, tak apalah dia jahil, tak apa, boleh kira lagi, boleh terima lagi. Islam dia terbuka, luah, tidak kata mudah, tak boleh. Asalkan dia terima, tak apa dah. Sebab itulah kita tengok di mana-mana, dalam sejarah Islam, berapa banyak raja-raja yang jahil, pemerintah-pemerintah yang jahil, tapi dia terima juga, tapi dia dengan syarat. Kalau selagi ada hak tu, akan selamat, akan tak apa. Kalau tidak, diri dia sendiri itu bahaya, diri dia sendiri. Sebab dia dalam Islam ni, merintah ni, akibat dia bukan dalam dunia ni saja, akhirat tu tak tahan, hak tu tak boleh lepas, hak tu. Jadi kalau orang tegur, dia kena terima kasih sepatutnya, sebab menyelamatkan dia. Jangan pula pemimpin ni kalau ditegur dia marah. Jadi orang tak boleh tegur dia langsung pula lagu tu. J pula. Kena J pula dah kalau tegur. Lagilah tak patut. Jadi takutlah orang. Dia kena hak degil benar baru berani. Kalau bos sikit tu kena sekali dak lah, pakai dak lah. Jadi siapa yang rugi? Semua rugi. Bukan pemimpin tu untung dia buat lagu tu, dak juga. Dia kena sesa. Kalau dia faham hak tu, sesat. Masalahnya tidak ada ketakwaan itu, tidak ada beriman sengoti itu. Beriman tu beriman kata orang Islam, tapi beriman sengoti itu dengan arti kalau sebut Quran, sebut hadis, takut nak ikut. Hak tu kurang. Kalau ada hak tu padan dah, tak apa dah. Nabi SAW bukan jenis daripada awal lagi, daripada asal lagi. Tidak kata bila merintah dia nak hantar orang dia, biar hak pemerintah dahulu tu mesti kena lucut jawatan. Tak mesti lah kata. Berapa banyak negeri zaman Nabi yang jatuh ke tangan Islam, dan pemimpin dia masuk Islam, Nabi pun dia terus pemerintah. Tidak kata nak berkuasa, yang pentingnya nak sampai Islam. Itu cara Nabi SAW merintah. Tidak kata nak tukar semata-mata, tidak. Jadi riwayat Hafsah lagi akhir ni super tu juga. Cuma orang-orang tu siapa dia? Iaitu orang-orang Nam tu maknanya petani. Petani. Kisnya jizyah lah. Tidak mahu bayar ke, ataupun lewat ke, ataupun macam-macam lah. Menggelapkan jizyah ke, boleh jadi menipu ke, boleh jadilah. Jadi dia kata hak ni, hak saya dengar, hak ni saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kata.
iaitu sesungguhnya Allah akan menyeksa orang yang menyeksa manusia di dunia. Manusia, dia tidak kata orang Islam. Fahak saat ni tak bayar jizyah, tadi tentu dah tidak Islam lah. Kalau Islam jizyah apanya? Maknanya buat nyaya kau orang tak boleh. Tidak nanti Islam. Kafir pun tak boleh. Orang kafir pun tak boleh buat nyaya. Kena jaga molek. Jadi lepas tu kita kata dah kenakan jizyah tu tak nyaya. Tak nyaya. Jizyah ni sebenarnya tu kita kena royak molek kau orang kafir tu. Kalau tidak dia jadi takut lah. Tak ada pasal-pasal. Kerana silap kita tu royak. Jizyah ni sebenarnya dikenakan sebab kita kata tadi lah, hanya kepada orang-orang yang ada mata pencarian dia. Kadang-kadang orang tua, hak sakit, orang apa, dak. Ahli agama, padri, tok sami apa, dak. Tak kena hak tu. Dan hak tu ini pun dikenakan ni kerana dia bebas daripada tanggungjawab memelihara negara. Tu. Kalau dia nak pergi juga supaya dengan orang Islam, dia pun nak duduk juga di perbatasan negara, nak perang, nak gapo, tak payah bayar jizyah. Tu sebenarnya tak payah bayar jizyah. Orang Islam zakat kena beri sama. Dia gapo, dia jadi gapo, tak cara zakat kena beri sama. Hak ni tidak sama. Hak ni ramai orang kafir tak faham. Sebab apa? Sebab orang hak ngajar tu sendiri tak faham juga. Dia tak tahu ceritanya gitu. Jadi duk banyak cokar kena kafir, cokar kepala. Jadi kena bayar sesoalnya semua. Dak. Itu pun maknanya dia tak payah jadi askar. Jadi askar ni mati. Boleh jadi mati. Dalam Islam, orang kafir, warga negara zimmi, maksudnya kafir zimmi, dia boleh jadi askar pun. Bukan tak boleh jadi askar. Kalau dia bersedia untuk jadi askar dan dia hantar ke mana-mana perang, dia tak payah jizyah walaupun dia ada pencarian dia. Gitu hukumnya. Tapi kadang-kadang orang royak, dia royak lagu lain lah. Dia ada lepas. Jadi untuk apa? Untuk buat benda-benda lain lah. Jalan raya, untuk bantu masyarakat yang susah di kalangan mereka. Ambil daripada hak ni supaya orang Islam ambil daripada zakat. Bahkan orang Islam lebih lagi daripada tu. Zakat tu mesti dah. Hak tu ibadat. Cukai, kalau ada cukai lain boleh lagi kerajaan nak letak cukai. Sebab apa? Dalam Quran ada sebut wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Apa ni? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut innalil mali zakatan siwa innalil mali apa ni dia sebut siwa zakat, maknanya begitu. Innalil mali la haqqan siwa zakat. Dalam harta seseorang tu ada lagi hak orang lain selain daripada zakat. Innalil mal la haqqan siwa zakat. Dalam harta seseorang manusia tu ada lagi hak orang lain selain daripada zakat. Bermakna orang Islam hak zakat tu kena dah. Tapi kalau kerajaan memikirkan perlu lagi kena cukai, tak padan lagi dengan hak tu. Sebab cukai ni, hak kita kata zakat tu dia ada asnaf dia sekat tu je, sekitar tu je. Kalau cukai ni hak lebih umum lagi untuk kepentingan masyarakat, dia boleh kenakan, boleh letakkan. Makna orang Islamnya lebih berat lagi. Tak ada penganiayaan terhadap orang kafir. Orang kafir hanya jizyah je. Mana dia kena zakat? Tak kena. Jadi kita jangan menakut-nakutkan orang kafir. Kalau kita nak bawa ajaran Islam, nak bawa pemerintahan Islam, jangan menakut-nakutkan. Ini kena royak ni benda. Orang kafir lagi ringan. Tapi kalau tak kena royak, dia merasa dia berat. Kita buat nyayang ke dia. Padahal dia duduk dalam kerajaan mana-mana pun kena cukai sepatutnya juga. Ni bunyi nama lain, bunyi jizyah agama pun sopa je. Sopa dengan lain juga. Bahkan lebih ringan lagi jizyah ni daripada cukai-cukai yang lain. Lebih ringan lagi. Tak ada langsung jadi susah, jadi beban kepada orang ramah, kepada orang kafir. Jadi di sini tak boleh buat nyaya kepada manusia. Tak kira manusia tu siapa.
Habislah situ. Lepas tu perintah orang yang lalu dalam masjid ataupun pasar dan lain-lain tempat yang ramai orang, dia kena pegang mata dia tu, kalau dia tidak ada sarung, kalau tak ada sarung. Jadi hak ni semua ni Nabi SAW ajar ni nak suruh apa? Nak suruh jaga hak orang. Sebab apabila seseorang tu mengaku Islam, dia mengucap, maka haramlah atas orang Islam yang lain menceroboh nyawanya, diri dia, harta bendanya, kehormatannya. Faqad asama minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum. Itu hak Nabi SAW kata, bila seseorang itu mengucap, mana kalau orang Islam, dia terpelihara lah harta benda dia, jiwa raga dia dan kehormatan dia. Tak ada siapa boleh ceroboh. Tak ada hak untuk nak ceroboh, untuk terpelihara harta benda tu. Kita nak ambil, nak rapah, apalagi kalau nak curi, lagilah tak boleh. Begitu juga dari segi jiwa raga dia, kita nak pukul dia, nak tak boleh. Dari segi kehormatannya, kita nak kata huduh ke dia, nak fitnah dia, tak boleh. Berdosa kalau buat lagu tu, dosa. Kalau orang kafir, lagu tu juga. Orang kafir pun dia termasuk terpelihara juga. Kafir zimmi maksudnya, bukan kafir harbi. Kafir itu banyak bahagi pula. Kafir zimmi ni iaitu kafir yang menyatakan persetujuan dia untuk taat kepada pemerintah Islam. Itu kafir zimmi. Untuk taat kepada pemerintah Islam, untuk ikut peraturan negara tu. Itu kafir zimmi. Tetapi tak jelas lagi kafir zimmi ni atau harbi ni dengan semata-mata kita kata ikut pemerintah Islam saja. Pemerintah Islam tu menjalankan hukum Islam, yang berdaulatnya hukum Islam. Lepas tu dia bersedia nak terima hak tu, taat atas hak tu. Bukan semata-mata pemimpin Islam, tapi undang-undang dia tu undang-undang lain, tidak Islam. Kalau hak tu tak dapat kita tentu lagi kafir tu hak mana sebenarnya harbi, hak mana zimmi. Sebab boleh jadi hak zimmi tu kalau rayak, hak zimmi pada masa tu kalau rayak hak Islam sebenarnya tak sah, dia jadi harbi. Boleh jadi. Sebab tu kita kena faham benda ni. Ramai orang dia tak faham. Dia ingat ikut kerajaan saja, ikut pemerintah Islam saja, hak tu zimmi selalu. Tak, dia berkait dengan hukum Islam. Bukan semata-mata pemerintah Islam ikutlah pakai undang-undang apa, bukan gitu. Nak pasti dia ni betul-betul zimmi, pemerintah tu menjalankan hukum Islam dan dia bersedia terima hukum, untuk taat, untuk patuh, untuk setia kepada pemerintah, hak lagu tu. Sebab tu kita kata kalau kita tengok dalam masyarakat kita ni tak jelas lagi sebenarnya hak mana sebenarnya zimmi. Kalau kita kata mewakili orang kafir parti tu parti ni, tak jelas lagi sebenarnya. Tak jelas lagi. Dengan sebab itu kita tak boleh kata secara mutlak. Mungkin sebahagiannya ada benar, tapi nak kata sepenuhnya dengan sempurna jadi zimmi, tidak lagi. Tidak lagi. Tak boleh kita kata dah dia ni duduk alik kerajaan, dia bersekutu dengan kerajaan, dah jadi kerajaan tu orang Islam, jadi dia zimmi. Tak jelas lagi tu. Sebab apa? Hak kerajaan, dikatakan kerajaan pakai undang-undang peraturan tu, dia bukan undang-undang Islam. Hak berdaulatnya, undang-undang Islam ni satu cabang serpihan daripada undang-undang hak besar. Hak besarnya hak berdaulat. Kata berdaulat ke apa, undang-undang hak kita buat sendiri, kita ambil daripada orang putih, diwarisi daripada zaman orang putih, bukan undang-undang Islam. Tak apalah. Jadi Nabi SAW tegur satu orang yang bawa anak panah dalam masjid. Nabi suruh pegang mata dia, takut-takut terkena orang. Pasal apa? Orang Islam ada kehormatannya, ada kehormatannya. Dia saudara kita, kita kena jaga kehormatan dia tu. Jadi cara lagu mana? Pegang mata. Kalau tak ada
sarung. Hak moleknya tak tahu gilah kalau tak ada sarung. Ataupun balik molek kau. Jadi hak ni nak kata paling-paling rekah lah pegang. Maknanya kalau kita kata kalau nak bui kat orang kan, adat orang kita kan. Betul lah tu. Kalau nak bui kat dia pegang alik mata dia, Allah alah hulu. Bukan olah mata kat orang. No, dia pegang hulu dah. Tu hormat tu. Jaga tu. Kalau nak bahaya pun kita lebih bahaya daripada dia. Tu betul tu. Gambaran hak Nabi nak lah tu. Lepas tu boleh jadi tajam nak pegang kerana pisah dah. Dia bukan nak ayat mesti dengan cara pegang gitu. Nak ayatnya biar kita bahaya, biar kita dulu kena daripada dia kena. Kalau katakanlah tajam, tajam selanjutnya baik kita pegang lah, daripada terkena dia. Tapi bukan nak suruh pegang bawa mata terdedah gitu. Hak semolek-moleknya bawa tu dalam keadaan terkawal molek. Misalnya kalau pistol tak ada faedah kalau pegang ujung tu, kalau berdeh tidak pecah tangan tu sendiri. Tak. Mana dia kena kunci lah, kena kunci. Nak pergi masuk tempat-tempat ramai tu dia kena kunci. Tak boleh salah cekeh kau gapo kau, tak boleh lagu tu. Jadi apa ni? Rasa nak jaga saudara Islam. Dengan adanya jaga lagu ni, hormat menghormati lagu ni, dia jadi hubungan baik lah. Sebab ni bak al-birri was-silah. Buat baik. Lagu mana buat baik? Hubungan baik, mengadakan hubungan baik dengan sesama Islam. Lagu mana hubungan baik? Lagu ni. Jaga satu sama lain. Tidak mendedahkan mana-mana anggota masyarakat Islam kepada bahaya. Dalam riwayat selagi dia sebut Nabi SAW suruh pegang, pasal orang tu mata dia tu terdedah. Nabi SAW suruh pegang supaya apa? Supaya tidak melukakan orang-orang Islam. Asal makna yakhdisha, goreh saja, goreh. Kan kalau kita itu dengan kuku ni, derah sikit, goreh. Tu khadsh. Bukan luka lagi. Kalau luka yajrah, ni yakhdish, gores pun tak sedar. Apa lagi kalau luka? Supaya ia tidak menggores kulit ataupun mana-mana bahagian tubuh orang Islam. Tergores pun tak sibu dah. Apatah lagi kalau luka. Itu tujuannya yang nak suruh pegang tu. Jadi hak ni kita hak ni ada dalam hadis, hak tidak ada dalam hadis banyak lain-lain lagi. Ia membuatkan orang tu jadi bahaya. Kita pakai kereta tu tengah lah. Pakai lori misalnya menyebabkan orang tak nampak lah. Kita tidak letak tak apa nama ni, baiki lampu signal kau gapo kau. Bahaya belaka tu. Lebih lagi daripada goreng ni kalau kena. Lebih lagi daripada ni. Ataupun kalau kita ada kebun tepi jalan tu, kalau orang duk lalu sama, kalau jatuh banyak atas kepala orang lagu mana? Baik kita tebal ambil umbuk tu buat gula dah. Baik lagi. Patut dengan kita ada mikir, satunya boleh makan sedap. Yang keduanya selamat orang lalu kot. Ni kita kira kalau boleh nak biar banyak lagi tanah, takut orang lagat taruh kita. Besar sangat taruh. Tak lari. Kalau kita nak jual panggil tu kan ukur tu, mari ukur, masuk juga tu, masuk dalam tanah. Tanah demo makan ni. Perlulah. Sementara tu orang nak lalu, yang lalu ialah boleh pahala kita. Tapi kadang-kadang orang kita ni benda lagu tu jadi kesibuk. Benda lagu tu jadi sibuk. Tak boleh nak kebajikan sikit. Tak boleh. Padahal dia nak guna gapo pun, nak tanda gapo sangat. Tapi tak makan pakai jalan. Nak lalu pun susah. Jadi hak ni walaupun dia dalam bentuk ni, dalam bentuk anak panah, tapi luah boleh gitu. Dia bukan khusus anak panah saja. Pistol pun yolah, senapan pun yolah, bank kau ataupun lori tengah jalan kita parking tak kena kau, tak ada signal. Ya Allah belaka asal bahaya orang Islam. Tidak khusus dalam masjid. Masjid lebih-lebih lagi lah. Sebab tu ya sebut masjid. Sebab orang nak pergi buat ibadat, orang nak pergi dapat ketenangan. Tiba-tiba jadi gitu pula. Tiba-tiba jadi sedih pula, jadi luka pula. Tak sesuai. Kalau di tempat lain pun berdasarkan riwayat-riwayat sebut di sini, di pasar atau tempat-tempat lain,
Menunjukkan umum. Tidak khusus dengan masjid saja. Cuma masjid itu lebih-lebih lagi lah tempat yang sepatutnya tenang, damai. Di tempat lain pun begitu juga. Dalam riwayat selagi dia kata orang tu bagi anak panah tu bukan bagi saja. Sebenarnya dia nak bagi sedekah anak panah tu. Jadi nak bagi sedekah pun biar kena cara. Jangan bagi sedekah tu sampai bahaya kat orang. Dan bagi sedekah ni tidak nanti pitih, tidak nanti berah. Bedih pun sedekah juga. Boleh juga sedekah. Dalam keadaan nak perang lah. Tapi kalau tidak perang, nak sedekah bedih buat apa dia? Dalam keadaan perang tidak aman, boleh. Dalam masjid pun, di tempat suci pun boleh benda lagu tu. Sebab apa? Walaupun kita nak perang tu bunuh orang, tetapi kerana agama. Jadi tak apa. Dalam masjid tidak kata sedekah-sedekah ni jamu makan orang dalam masjid saja. Tak. Apa-apa yang perlu macam di sini. Dia nak beri sedekah dalam masjid. Tapi sementara kata nak beri sedekah, jadi tak kira lah. Tak boleh, kena ambil kira juga peraturan tu. Peraturan tu. Apa kita katalah, sementara dia lori askar ikut dia lah atas jalan tu. Tak boleh lori askar pun, orang kerajaan pun semua tula je, kena jaga. Begitu juga ni. Jadi tidak kata nak buat kebajikan kat, boleh ikut serta. Tak boleh. Dia kena jaga ada peraturan-peraturan dia. Jangan sampai membahayakan orang. Benda-benda lagu ni. Benda-benda lagu ni. Lepas tu asal lagi dia kata kalau seseorang tu lalu di mana-mana majlis ataupun di mana-mana pasar, di tangan dia tu ada anak panah, dia kena pegang 3 kali Nabi kena pegang mula. Mana kalau nak pergi tempat lagu tu kat kira-kiranya kena bubur dalam sarung dah. Tu senang. Bubur dalam sarung. Apabila sudah dalam sarung tu tak perlu lah pegang mata dia tu. Tak perlulah. Suruh pegang mata saat ni tu nak beringat. Nak beringat, takut-takut terkena. Tapi kalau sudah ada sarung, selamatlah. Tak apa dah lah. Lepas tu riwayat Abu Musa dia kata, demi Allah, kata dia, matilah demi Allah ni. Kalau orang kita tak kecek demi Allah, sikit-sikit demi Allah, sikit-sikit demi Allah. Demi Allah ni pun dia bukan dengan makna sumpah sangat dalam bahasa Arab. Dia dengan makna untuk menguatkan percakapan dia saja. Sebab kita dalam bahasa kita kan, sengotilah tu. Wallahi itu dengan makna sengoti. Sungguhlah. Gitu. Sungguhlah kita ni tak ada mati lagi kita ni. Kita ni buat sahabat Nabi, bukan orang lain. Sudah sebahagian daripada kita ni menghunuskan senjatanya ke muka sebahagian yang lain. Duk bala duk perang dah sama kita. Padahal kita ni terima ilmu dengan Nabi sendiri. Jadi duk ajar jaga orang Islam, bukan main gitu mau nak pesan. Kita tak ada mati, kita ngulu lagi pergi perang. Sebab itulah Abu Musa al-Asy'ari ni dia tidak terlibat dalam mana-mana peperangan saudara. Itu kena tahu sejarah dia. Dia kalau kita perhati sahabat dia riwayat saja. Dia bukan riwayat saja, dia pakar. Dia tidak terlibat. Lepas tu orang dok kata dalam tahkim ni dia balik pihak Sayyidina Ali, lepas tu kena tipu ke Ammar bin Al-As, itu mengaru betul tu. Boleh pakar. Kalau kita terima, apa dipilih dia? Kerana dia orang berkecuali. Dia tidak terlibat, dia tak suka bala sama Islam. Ada orang macam dia tu lah boleh dijadikan orang tengahnya. Ammar bin Al-As tak terlibat dalam perang. Sebelum pada tu dalam perang Jamal dia tak pergi. Sebab tu dia dilantik. Nak sabarlah, mana dia nak jadi orang tengah. Kalau kita terima. Tetapi cerita tu sendiri pun dipertikaikan oleh ulama. Dengan maksud molek, dengan maksud mendamaikan orang-orang Islam. Itu jahat. Ramai antara sahabat orang tidak terlibatnya. Tak say. Pasal apa? Ingat kau ni. Jadi kita supaya jangan kita dapat zaman sahabat saja dulu. Kita learn ni pun balik juga sama Islam. Kadang-kadang tu tegai benar siapa bertetok zaman itu. Kena beringatlah sama-sama Islam. Tak boleh. Biarlah pergi dalam keadaan bersih.
dengan orang Islam. Tak sah lah. Tak padan. Tak padan. Kalau nak balas pun balas kira-kira sudahlah. Balas kira-kira. Jangan balas roti. Sebab kita balas dengan orang kafir tak boleh. Balas kata balas adik-beradik. Kalau cicak kau tetok, kau kata cicak air, tak jadi apa, tak akan putus. Biarlah kutu. Baru betul. Baru betul. Dan apabila dikembalikan, kita ada rujukan. Bila dikemukakan rujukan, semua kembali ke situ. Selesai masalah. Tapi kalau tak sel lagu tu susah. Sebab tu kena tanda iman dulu. Iman, akidah. Hak tu penting. Barulah dia pergi situ. Kalau tidak, kan tak cara lakoh Quran. Tak lakoh Quran ni. Ajaran Quran tu kita kata lakoh. Gitulah akibatnya. Seterusnya supaya tak adilah. Cuma cara saja, cara pegang gini, cara genggam tu je. Tapi maksudnya nak suruh jagalah. Bab larangan mengisyaratkan senjata kepada orang Islam. Mana kita kata bahasa kita acu, tuaklah kau. Buat gitu. Buat gitu. Buat gitu. Main-main gurau, tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Walaupun atas nama gurau sekali. Wak lolok. Bukan sekali wak lolok, tak boleh. Kecuali kalau orang dalam belajar. Dalam belajar, dia menuntut ilmu, tak apa, nak guna hak ngaji, takkan nak main apa nama ni, pisah ataupun pedang kayu siapa. Takkan main lagu tu. Hak semati, dah pandai dah. Pelima pun tak berani lagi. Kat lagu mana kena? Pelima tak berani lagi. Nak main lagu mana? Dah kalau siapa perekat tu mana kira pandai ngoti, gocok ke mana pun. Sebab baru ni kan kata tak boleh gocok muka. Tapi kalau maksud belajar, maksud belajar, dia apa-apa kena ada sasaran dia. Sasaran dia. Jadi sasarannya muka kita kata. Kalau waktu tu tak apa. Dia lik gitu. Orang hak pandai suruh cakap gocok kita tak kena. Dia tidak teping dengan tangan gitu-gitu je. Kalau orang boxing lah dia kata. Begitu juga hak lain-lain. Kalau dia tuju muka tak apa, dengan maksud tu. Guna pedas roti tak apa, dengan maksud tu. Dengan maksud nak menyiapkan diri menghadapi musuh. Sebab dalam Quran sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tuhan suruh kita bersiap sedia untuk menghadapi musuh apa cara pun. Setakat mana yang kamu mampu boleh buat. Jadi dia kena ada bersungguh lah. Kecuali hak tu. Kalau tidak lagu tu nak acu-acu main-main tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh buat gurau, buat lolok kita kata. Tak boleh berlaku. Jadi Abu Hurairah kata Abul Qasim, iaitu kunyah kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata, sesiapa yang mengacukan kepada saudaranya dengan sesuatu yang tajam, tak kira lah apa-apa pun, ni tajam. Kalau tidak tajam pistol, tidak tajam. Ataupun jenis batu kau berat kau, buat gitu, tak boleh, menyebabkan jadi pecah kepala tu. Tak boleh buat gurau. Supaya tu cuma dia royak sini hak biasanya benda lagu tu lah. Tapi tidaklah kata terhak setakat tu saja. Jadi kalau dia duduk buat gitu, malaikat melaknatnya. Kita duduk naknya, malaikat istighfar untuk kita, malaikat doa untuk kita. Kalau malaikat laknat, biarlah dia dijauh daripada rahmat Allah. Biarlah dia tu tak ada dosa, Tuhan terima lalu. Itu nak royak. Dia tidak kata orang laknat. Kalau orang laknat, kalau dia pun berpalut dengan dosa, boleh jadi Tuhan tak terima. Tapi kalau malaikat laknat di mana doa, biar Tuhan murka dia, biar Tuhan jauhkan dia daripada rahmat. Mana orang lagu tu tidak layak mendapat rahmat Allah. Siapa setara tu. Jadi tak boleh, sehinggalah dia meninggalkannya. Kalau selagi tak berhenti, kena laknat bersama. Kena laknat sama. Walaupun saudara seibu sebapaknya. Apa dia kata lagu tu, saudara seibu sebapaknya? Mama saudara seibu sebapak takkanlah nak buat ngoti.
Itu sebab tu dia buat contoh ni. Tak boleh orang lain boleh jadi acu-acu jadi sengoti. Tapi kalau adik-beradik ibu sebapak ni dok gurau sengoti, bukan gurau je. Lagu tu pun tak boleh, apatah lagi orang lain. Adik-beradik ibu sebapak dia akan kata acu-acu gitu, dia takkan nak buat, kita takkan nak tinggal sengoti. Dia boleh kata gitu, gurau je lah. Tapi kalau orang lain, pasal mana? Dia akan fikir macam-macam. Jadi hak sini dia kata walaupun dia tak boleh buat gitu tu, walaupun terhadap saudara seibu sebapak dia. Kalau saudara seibu mungkin tidak berapa mesra, saudara sebapak mungkin gitu juga. Sebab tu dia buat contoh saudara seibu sebapak. Tentu adalah kita kata tak akan buat, tak boleh juga. Tak boleh juga, semua tak boleh. Tak boleh berlaku. Imam Nawawi kata dalam hadis ini terdapat penekanan tentang haramnya, tentang kehormatan, penekanan tentang kehormatan orang Islam, dan larangan yang bersungguh-sungguh daripada menakut-nakutkan, mengancam, mengugut, mendedahkan orang Islam kepada bahaya. Tak boleh, haram perbuatan seumpama itu. Dia bergurau, kau dia main, kau dia walak-walak, kau tak kira, tak boleh berlaku. Dan ini menunjukkan haram dan dosa besar buat kerja lagu tu. Kalau tidak, malaikat tak laknat kalau sebut laknat anak, kecuali kalau dalam hadis yang maudhu', udah sebut gini-gini, tak kira tu. Kalau hadis yang sahih macam ni kata laknat, kita boleh buat kesimpulan bahawa perbuatan lagu tu dosa besar. Jadi nak dosa besar, dia tidak nanti buat sengoti, acu-acu gitu pun dosa besar dah. Dosa besar dah. Kecuali hak tadi lah, hak kita kata tadi, kecuali hak tadi. Kalau hak tu tak apalah. Sebab dengan ada maksud lain yang lebih besar. Maksud lain yang lebih besar. Yang Nabi SAW tak bui itu sebab apa? Sebab kita tak tahu. Kita tidak tahu. Kita olok-olok gitu, syaitan pun tepuh. Kita tak apa. Syaitan pun bui jadi licin ke, tarik ke, bui jadi kena. Kita tak apa. Tapi dari segi hukumnya, pandangan orang ramai kata kita lah buat. Sebab syaitan tu tak nampak. Boleh jadi syaitan bui jadi tergelincir, terlepas. Dia jadi buka tangan kita. Tapi kita tak berasa, hakikat sebenarnya. Jadi kalau kita katakanlah caralah, kita kata lah ni, kata dia adalah bunuh, saya esok Tuhan tunjuk dia sebenarnya tidak nak lagu. Yang menyebabkan jadi kena ni, dia ni. Tunjuklah saya esok dia ni tu siapa? Syaitan. Kita boleh tengok lah dalam dunia ni, mungkin lah dia kata dia tidak, tak ada niat tu, semua tipu. Orang tak percaya, susah lah jadi. Jadi dah larang dah, tiba-tiba buat juga. Tahu dah syaitan tu boleh buat benda macam tadi, boleh melucutkan anak panah ataupun pedang dan seumpamanya daripada tangan dia tu, sehingga terkena sudah. Dah tahu dah apa yang buat gurau, ke mana-mana salah juga. Bila terkena, menyebabkan dia ni terjerumus ke dalam gaung neraka. So pula, mana benda ni benda besar ni, benda besar. Kalau hal acu-acu tu tak kena lagi tu laknat. Kalau kena, kena neraka, masuk ke dalam neraka kalau kena. Jadi semua ni menunjukkan mengacu senjata dosa besar. Kalau tak kena pun dia kena laknat. Kalau kena, masuk neraka. Tak kira Islam, tak kira orang Islam ni kira ni. Jadi orang kafir tu suku, orang Islam. Jadi tak boleh lah, dengan sebab tu tak boleh nak mengacu-ngacu senjata, tak boleh main-main. Takut-takut terkena. Kalau zaman lah ni kat pistol lah, takut-takut cekeh kena.
Padan lah, kena kan. Habislah situ. Jadi kita nak jadi baik, nak jadi mesra, nak jadi berkasih sayang dalam masyarakat, dia kena ada sifat-sifat lagu ni. Tak ada hak ni, dia akan jadi baik. Kalau duk main perangai lagu tu kata, duk main acu senjata, duk main gitu, dia tak jaga, tak melera kan, dia akan jadi renggang, tak mesra, jadi benci. Nak suruh jadi baik, silaturrahim, nak suruh jadi mesra, kena jaga ni. Nabi SAW ajar, bukan percakapan saja, benda-benda yang dibawa, gapo senjata tu lagu mana nak jaga, hak tu pun dia ajar. Seterusnya kelebihan menghilangkan gangguan atau sesuatu yang menyakiti, menyusahkan orang di tengah jalan. Riwayat daripada Abi Hurairah, dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu orang itu duduk berjalan di tengah jalan, dia dapati ada satu dahan, satu ranting atau ranting yang berduri di tengah jalan. Dia pun ambil buah. Allah SWT kenal kepada perbuatan dia yang seumpama itu. Maka dengan sebab tu Allah mengampunkannya. Jadi nak boleh hapus dosa ni, tidak nanti astaghfirullahalazim saja. Tidak nanti kata begitu. Kita buat sesuatu benda yang baik, yang melepaskan orang daripada bahaya, pun hapus dosa juga. Tidak nanti duduk dalam masjid, duduk sebut apa ni, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, tak payah. Tidak nanti lagu tu, waktu pun ya Allah juga. Kalau kita duduk kerja mana-mana, duduk tengah jalan, apa paku? Paku tu boleh kena kaki orang, tidak kena kaki orang pun kena tayar kereta orang. Pak kalau tembuh tu, berapanya pula kerugian dia, susahnya. Dengan sebab kita buat, jadi dia selamat. Ini antara perbuatan yang menyebabkan dosa seseorang itu diampunkan. Dan kalau orang tahu kan, orang suka. Semua orang suka. Orang kata fikir kita gitu mau. Dia jadi mesra, jadi baik. Inilah benda-benda, bahan-bahan, unsur-unsur yang menyebabkan masyarakat ni jadi baik, jadi mesra. Ini hak Nabi royak. Dalam riwayat Hafsah lagi, dia kata seperti juga, cuma tak ada sebut duri itu, dahan pokok di tengah jalan. Dia pun kata, aku sekali ni memang dia bertekadlah untuk buat supaya tidak mengganggu orang Islam. Masuk syurga dia gitu. Jadi nanti lah mana, banyak kita jumpa kan sekarang ni, ribut, hujan, kau gapo kau, kita kata banyak jatuh tengah jalan, orang tak boleh nak lalu. Kita pergi gaji, kita pergi buat, kita kata biar orang mudah lalu, boleh pahala. Kerana tu ya, kalau Tuhan nak masuk syurga pun boleh dah. Masuk syurga ni bukan ki amalan kita. Kan nak ki amalan kita tak ada. Ki rahmat Allah. Ki rahmat Allah. Jadi hak rahmat Allah tu duduk mana tak tahu. Sebab berkat tak tahu duduk mana. Ada berkat tak duduk mana tak tahu. Waktu dia sifat, dia saja yang tahu. Sepuluh anak, hak mana hak lebih, hak mana paling baik sekali untuk kita, untuk masyarakat, tak tahu. Jadi dengan sebab itulah kita cara semua support je. Kalau tahu, biasanya manusia tidak gitu, dia akan lebih lah, hak lebih, hak akan banyak berbakti kepada dia. Jadi Tuhan sifat belakang, tak boleh tahu. Nak suruh, beri support, beri support. Jadi hak ni pun kita tak tahu mana. Jangan kira benda kecil tu kita tak boleh masuk surga. Jangan. Kecil setengah mana pun kita tak tahu. Takut situ hak Tuhan kenal. Tuhan kenal kita tu. Mari fikir, tidak nantilah mana. Jadi benda ni tidak nanti orang alim, tidak nanti orang kaya boleh buat. Sebab tu Islam ni mudah, dia menarik. Satu agama yang menarik. Orang sesak pun boleh juga tertarik dengan Islam. Orang kaya pun boleh juga. Semua orang boleh. Jadi tidak kata nanti banyak ilmu baru boleh masuk syurga. Tak nanti gitu. Hak banyak ilmu dia ada cabaran dia pula. Boleh jadi banyak soal jawab pula esoknya. Dia ada ilmu tu.
Tak kena buat, tak kena gaya kan, begitulah. Memanglah kalau kena, baguslah, molek benar. Tapi tak ada jaminan lagi. Orang biasa ni boleh buat, orang biasa boleh buat. Tak ada ilmu, jahil, buta huruf boleh buat. Dia boleh masuk syurga. Jadi nampaklah keadilan Tuhan tu. Untuk masuk syurga, untuk dapat pahala dia tu, bukan kerana pangkat, bukan kerana comel, bukan kerana kaya, bukan kerana banyak ilmu. Bukan hak tu. Hak tu ada kelebihan kalau betul molek. Kalau kena molek, muja lah. Kalau tak kena, berat pada orang lain. Berat pada orang lain. Orang alim, pemerintah yang berkuasa, yang ada jawatan, berat pada orang lain. Tapi kalau dia boleh pun, dia lebih pada orang lain. Itu. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah lagi, dia kata, Rasulullah kata, aku nampak satu orang tu duduk bersenang-senang, duduk menikmati macam-macam nikmat dalam syurga, kerana satu pokok yang dia tebal, yang dia kerak. Pokok tu duduk tengah jalan, melentai di tengah jalan. Jadi mengganggu orang nak lalu lah, tak boleh lalu. Dia pergi kerak, kerak, letak lain, letak ke tepi. Tu nak rayaknya benda ringkas. Setara tu pun kalau kita buat, boleh pahala. Kalau kita fikir zaman dulu kan payah rasanya, nak makan apa dia, nyong muda, misalnya kita kata nak makan nyong muda, payah. Kena naik lah, kena suruh beruk naik lah, nyoh lah. Kalau jalan-jalan sekali pergi rumah orang, boleh naik makan nyong muda, payah. Siapa dia tu memikir tu? Kita buat biar orang Islam ni ekonomi dia meningkat, orang kampung pun dia boleh jual, ni jadi pendapatan untuk dia ni. Dia akan lepas daripada kemiskinan. Kalau dia fikir gitu, dia niat ni molek masuk syurga ni, perbuatan besar tu bukan satu orang tu manfaatnya. Bukan satu orang, berapa ramai orang lagu tu. Boleh pitih lagi, boleh senang lagi orang nak makan bila-bila masa. Dicari yang muda, senang. Dia fikir untuk menyenangkan orang, tak sampai jadi susah. Sebenarnya ada benda tu pada dia pun ada punca rezeki, tapi dia tak tahu nak buat lagu mana. Kalau ada orang yang mikir lagu tu dan dia buat, dah berjaya, boleh ke dia? Boleh ke dia? Begitulah juga benda-benda lain pun. Benda-benda lain pun lagu tu. Benda-benda lain, kalau sesuatu yang merugikan orang Islam, langkah ni akan merugikan orang Islam, dia kata jangan jangan melabur situ misalnya, dia kata akan rugi gini-gini, dengan niat nak menyelamatkan orang Islam supaya dia tidak jadi susah. Dia cerdik, dia tahu benda ni, jangan buat benda ni. Orang tak buat, boleh pahala kepada dia, boleh masuk syurga. Sebab kalau rugi itu tidak mepeh kan, nyasa akad dah, main berjuta rugi, tinggal berapa sen lah. Lepas tu kadang-kadang sampai mati tak naik lagi tak naik lagi saham tu, bila jatuh. Contoh saja tu, lain-lain pun lagu tu, sampai mati. Tapi kalau dengan sebab dia royak tu jadi terpelihara. Dengan sebab itulah pemimpin-pemimpin dia buat rancangan besar-besar tu, pahala banyak. Pahala banyak. Keuntungan dia tu kalau dia buat molek. Sebab itulah dalam Islam, orang-orang yang utama semua pemimpin. Rasulullah pemimpin. Pemimpin bukan keluarga, pemimpin negara. Sayyidina Abu Bakar, tak ada orang lebih pada dia, pemimpin. Sebab tu dia jadi banyak tu, sebab dia buat sekarang tu bukan untuk keluarga dia saja, semua rakyat. Besar pahalanya. Ni orang buat benda setara ni boleh masuk syurga dah. Boleh masuk syurga dah. Tapi janganlah pula kita kata dah setara tu boleh masuk syurga, tak payah buat lain lah. Tak boleh. Kita tak tahu waktu tu duduk mana sebab nak masuk syurga kita tu kita tak tahu. Sebab lain-lain juga lah, seperti kita sebut tadi tu, Tuhan tak beritahu. Nak suruh kita tu dalam keadaan mengharapkan dia, tidak yakin sangat.
ataupun boleh jadi akan jadi pilih kasih kau berapa kalau tahu. Ini dia susu, kalau lagu tu tak leh. Sebab baru ni lah kata orang yang apa dia muflis, ialah orang yang tak ada seorang pun anak dia mati dulu pada dia. Jadi molek lah anak mati. Lagu tu kita tak secara lah. Dia biar mati kita boleh masuk syurga. Tak ada lagu tu ajarnya. Hak tu kita jaga molek, dah tiba-tiba mati. Hak lagu tu. Bukan kita tak cara. Jadi kelebihan tu kepada orang yang lagu saat ni. Bukan orang yang tidak cara daripada dulu lagi mendedahkan anak dia kepada bahaya, kepada macam-macam penyakit. Matilah. Hak tu tak termasuk. Hak tu dosa pula. Takut nak masuk neraka gitu. Kita cara tu pula. Lepas tu riwayat daripada Abu Barzah dalam sanad ni dua hadis hak hujung. Sebab tu Imam Muslim kalau di hadis hak hujung, dia tidak semestinya semua tinggi. Ada kalanya hadis itu bermasalah dan dipertikaikan, ataupun perawi dia tu tidak disepakati tentang kethiqahannya, ataupun kebaikan, ketinggian kedudukannya tidak disepakati. Itu masuklah dua riwayat ni. Yang pertamanya Aban bin Sam'ah. Aban bin Sam'ah ni dalam Muslim ni pun sini saya ada dia, sini ada. Imam Bukhari tak ambil dalam Sahih Bukhari, cuma dia ambil riwayat dia ni di dalam Al-Adabul Mufrad saja. Sebab apa? Di akhir hayat dia ni fikiran dia je bercelaru, jadi celaru. Jadi tak sedap lah. Bukan kerana dia tu orang tak juru, tak, bukan kerana dia orang tak baik, tapi itu menyebabkan manusia ni jadi kurang lah. Kalau fikiran bercelaru, nyanyuk, manusia jadi kurang. Hak sepatutnya dia royak golai. Jadi tak apa nak boleh pegang lah. Setara tu je, bukanlah mana teruk. Tetapi perawi selepasnya, iaitu Abul Wazi' ni namanya Jabir bin Amr Ar-Rasibi. Dia ni ada juga ulama macam Nasa'i mengatakan munkarul hadis, Ibnu Ma'in mengatakan laisa bi syai', mana dhaif. Tapi Imam Muslim letak mana? Cuba kita perhati. Di hujung bab. Orang yang tidak ngaji dia tak tahu. Orang yang ngaji dia tahu benda lagu ni. Jadi ada kalanya ada dalam Sahih Muslim ni dia lebih rendah daripada kitab lain. Lebih rendah daripada Nasa'i, lebih rendah daripada Abu Daud. Boleh jadi yang kata dia tinggi tu orang panggil riwayat usul dia. Riwayat usul ni biasanya duduk kalau banyak lepas pada tajuk tu Imam Nawawi buat. Tapi hak dia buat tu memang diperhati sesuai molek lah. Kalau kita perhati pun memang gitu. Ni tajuk Imam Nawawi lah kau buat. Tapi hak ujung hak rata-rata bawah bab mula-mula tu 2-3 hadis tu, hak tu orang panggil riwayat usul. Hak tu lah yang dikatakan syarat dia ketat tu, lepas bawah sikit pada Bukhari ya. Tetapi kalau hak ujung-ujung ni dak. Bukan semua kita kata hak ujung tu mana tidak tinggi kedudukannya. Dak. Tapi ada. Pada banyak juga tempat. Misalnya hak ni. Sebelum pada ni pun sebut dah. Kita jumpa kan. Sebut dah. Tetapi dengan adanya kekurangan sedikit begini tidak menjejaskan hadis ni. Bukan semua ulama kata gitu. Ada ulama yang kata dia thiqah, dia boleh dipercayai, ada juga. Tetapi bukan semua sepakat. Hak kata perawi-perawi Bukhari dan Muslim hak tinggi ni yang disepakati semua tokoh-tokoh ulama rijal kata akak ni lagu tu berlaku. Hak tu hak tinggi. Tapi kalau ada orang-orang besar juga kata dia ni gini-gini, tidak sepakat, hak tu dia tengoklah hadis Abu Daud. Bukan hak semua sepakat. Hak semua perawi-perawi tokoh-tokoh ilmu rijal tu akak tangan gini, dia lebih hak tu. Boleh jadi lebih lagi daripada hak ni, tentu dah lebih daripada hak ni.
Begitulah. Abu Barzah kata, saya kata, wahai Nabi Allah, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang saya boleh ambil manfaat. Dia minta Nabi ajar. Nabi SAW pun kata, mu buat benda-benda yang mengganggu orang-orang Islam di jalan mereka. Jalan mereka, jalan hari-hari ni pun yalah juga. Jalan kehidupan mereka, dalam hidup ni pun kena ada jalan juga. Ada gangguan dalam perjalanan hidup ni pun susah juga. Yang boleh buat hak tu menghilangkan gangguan tu biasanya ahli ilmu. Gangguan dalam kehidupan, menentukan halau tuju hidup. Pemimpin negara, demo tu boleh buat. Hak nyata ni gangguan tengah jalan. Hak tu memang orang biasa boleh buat. Orang biasa boleh buat. Kita tengok, jangan pula kita deki. Kita tengok ahli ilmu tak tubik rumah, tak cara kau orang, tak pergi gotong royong. Misalnya kita kata pemimpin negara pun tak pergi juga. Kita tak boleh kata selalu, boleh jadi dia sibuk. Kita kena fikir alah kemoleh, seka baik. Boleh jadi dia tak buat hal ni, dia buat kod lain. Dia menghilangkan juga gangguan daripada orang Islam. Gangguan mana? Gangguan dalam perjalanan hidup orang Islam. Dia buat kod lain, dia tak buat. Jangan kita gaduh nak kata kau orang. Tak boleh. Bahkan kita kena seka baik. Dia buat cara dia, kita tak boleh buat apa dia. Kalau dia beri peluang kepada dia pun, kalau dia beri peluang, mari ngajar sini, ngajar saya Muslim, misalnya kita boleh? Tak boleh. Beri peluang. Ni spekar kita tolong buka. Tak boleh. Hak dia boleh buat hak tu, buat hak mana boleh buat lah. Begitu. Nabi SAW sebut hak ni. Tetapi adha an tariqil muslimin tu jangan kita pandai sepik muka Nabi ni kecek ni, Nabi ni kecek ni. Bawa pada Quran sedikit, bawa pada Quran sedikit, wahyu juga dia kecek tu. Jadi jangan kita sempitkan dia kecek tu supaya orang biasa kecek. Jadi kalau dia kata kamu hilangkanlah gangguan daripada jalan orang-orang Islam, jangan kita ingat jalan raya, jalan kampung, lorong tepi rumah kita. Jangan ingat itu saja. Jalan ni banyak. Jalan kehidupan tu lebih luas lagi. Lebih banyak lagi perlu kepada panduan. Kalau sepuluh Imam Bukhari, Imam Muslim ni kita nak eret dia pergi gotong royong dah. Padai lagu tu. Dia buat banyak mana ni kau kita ni pakai ni duk guna ni. Untuk bersih jalan kita lah, jalan kehidupan kita. Itulah kerja dia ni. Jadi kalau dia tak buat hak kita buat, tak apa. Masing-masing buat kadar hak dia boleh. Tapi orang lain, orang hak tak ada ilmu tak boleh masuk syurga ke? Kadar tolong boleh. Ni dia buat hak dia boleh buat. Hak jalan sengoti, ada paku ke, ada duri ke, ada apa dia buat, boleh masuk syurga juga. Tidak nanti ahli ilmu, tidak nanti pemimpin. Hak tu support gapo-gapo luah ni tidak nanti pemimpin. Misalnya doktor, belajar doktor tu niat molek. Dia atas niat, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Manusia ni dapat apa yang dia niatkan. Sebenda kalau kita niat 100 atas sebenda akan boleh pahala 100. Sebab tu kena pandai. Nak gapo-gapo kalau ada ilmu boleh banyak. Apa? Sebab apa? Dia buat saya tapi dia niat banyak. Niat tu sengoti lah, bukan pelawak dengan Tuhan. Sengoti. Memang boleh buat. Misalnya nak jadi doktor, nak beri sihat orang sakit. Lepas tu nak tolong orang Islam. Lepas tu di samping tu kita dapat rezeki. Boleh. Sebab benda tu halal, tidak salah. Rezeki tu untuk kita menanggung keluarga kita, boleh pahala. Semua boleh pahala. Semua boleh pahala. Berapa ramai boleh pahala. Lepas tu hak kerja dengan doktor tu pula, juru rawat, juru gapo pun kita kata, dia kait dengan doktor. Kalau tidak dia nak balut ke apa dia, nak beri ubat ke apa dia. Walaupun jual ubat pun kita kata dia kena ada doktor. Jadi semua boleh pahala.
Nak biar betul. Sebab kalau salah, doktor bui ubat tu mati orang. Kalau tidak mati pun kau berat. Itu gangguan belakang tu. Gangguan di jalan orang Islam tu. Gangguan belakang. Dengan sebab dia belajar sungguh, dia bui tepat. Hak terganggu tadi tak ada. Boleh kalah. Berapa banyak pahala situ saja. Berapa banyak pahala situ saja. Nak mari masjid, nak sembahyang lagi, nak ngaji lagi, lepas tu nak iktikaf lagi. Jangan niat mari so je. Banyak tu. Nak sembahyang sunat lagi, tahiyatul masjid, lain tak boleh sembahyang. Berapa banyak pahala tu dapat. Mari masjid saja. Banyak. Memang banyak. Nak dapat pahala ni tak payah sebenarnya kalau tahu. Kalau tahu. Lepas tu satu lagi, akhirnya dia kata, saya kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ni tak tahu. Boleh jadi kamu pergi dahulu. Sebab tengok Rasulullah tua kan, dia lebih muda, jauh lebih muda, tak tahu. Dan saya boleh jadi hidup lagi selepas kamu. Mana sahabat ni faham Nabi ni jeli orang molek lah, bahawa Nabi ni manusia. Bila manusia dia akan mati. Kira-kiranya orang tua mati dulu. Jadi kita bolehlah minta nasihat daripada orang tua. Bekalkanlah daku dengan sesuatu. Kamu bagilah ke aku bekal yang aku boleh ambil manfaat. Ya Allah boleh beri manfaat kepada aku dengan sebab. Nak boleh gapo-gapo Tuhan nak boleh ada sebab juga. Minta lah tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mu buat gini, mu buat gini. Tu mu buat gini tu. Abu Bakar perawi dia ni Yahya bin Yahya meriwayatkan daripada Abu Bakar bin Shu'aib. Abu Bakar tu lah, Abu Bakar bin Shu'aib perawi ni. Abu Bakar bin Shu'aib tu dia tu lupa if'al kadha tu bukan sekarang, tetapi dalam beberapa tu hak dia tu ingat hak ni, iaitu kamu hilangkan gangguan daripada jalan. Kalau ada gangguan, ada sesuatu yang menyusahkan, menyakiti orang, kamu buat, kamu bersihkan hak tu. Hak tu dia ingat. Jadi ini antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan ataupun bagi bekal kepada Abu Barzah. Kalau kita pakai dalam bentuk yang paling cetek, paling mudah, selapis je, kita pakai hak zahir, boleh dah. Jalan tengah jalan. Mana-mana hak tak molek boleh mengganggu orang, ya ledah. Kalau kita peluah lagi sesuai dengan kedudukan Nabi tu, kecek tu sebagai Rasulullah, utusan Allah, dalam masa berapa tahunnya? Bukan 63 tahun. Dalam masa 23 tahun je bawa agama Rasulullah. Mesti dia kecek tu untuk sampai kiamat. Hak dia kecek tu mesti kemah. Dia tidak menjurus kepada satu benda yang kecil, yang mungkin bersifat semasa. Tidak, tetapi luah. Kalau ambil kira tu lagi, termasuklah kita sebut-sebut tadi tu belakang. Jadi sekat itulah dulu untuk malam ni. Tak ada dah ni menyeksa kucing ni tak ada. Itu kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Subhanallah.